Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk, adadama wasi'ahu ilmullah, berbilang-bilanglah meluasi oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini, yang kita bertemu secara live pada pagi dalam hashtag Santapan Rohani. Yang tak dapat tidak, pada pagi ini kita menyatakan dahulu kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat Islam, di atas nikmat iman. Dan pada pagi ini kita bertemu pula pada hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kebaikan, hari yang penuh dengan nur cahaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya suka memulakan pada pagi ini dengan satu soalan. Apa khabar anda pada pagi ini? Boleh jawab di ruangan komen. Jawab dulu. Bila tuan-tuan dah jawab soalan itu, maka saya akan tanya pula, bagaimanakah berpagi-pagi anda pada hari ini? Ingat kan soalan yang pernah ditanya oleh Rasulullah SAW kepada as-sahabah bila para sahabat sedang berhimpun. Waalaikumsalam Bonda Ramlah. Bila sahabat-sahabat sedang berhimpun, maka Nabi tanya, kaifa asbahtum? Macam mana pagi-pagi, berpagi-pagiannya kamu pada hari ini? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, berpagi kaminya hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan kalau boleh jawab begitu tuan-tuan. Ustaz, kami masih lagi beriman pada pagi ini kepada Allah. Kami masih lagi beriman kepada Allah pada pagi ini. Kami pada pagi ini masih lagi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila sahabat berkata begitu, baginda Nabi bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Apakah tanda kamu beriman kepada Allah? Duk kata beriman ni apa tandanya? Para biru alal bala wa nashkuru alal rakha wa narda bil qada. Waalaikumsalam Saridah Ismail. Artinya apa? Tanda kita bersabar, tanda kita beriman kepada Allah pada pagi ini, kita masih lagi bersabar di atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagus tu Bonda Maziah dia tulis. Wa nashkuru ala rakha, kita masih lagi bersyukur di atas kelapangan yang Allah Ta'ala berikan. Wa narda bil qada, dan kami redha di atas penentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Terima kasih Tuan Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tuan-tuan, dalam sesi Santapan Rohani pada pagi ini, saya nak minta maaf. Pada waktu yang sama, saya nak sampaikan berita gembira. Dah. Siapa nak dengar yang berita gembira dulu ke, atau nak dengar yang kemaafan dulu? Mana satu? Sebab berita gembira tu terhasil daripada kemaafan yang saya nak minta maaf kepada tuan-tuan. Sebab saya yakin tuan-tuan rindu celoteh kalam saya setiap pagi lebih kurang jam 9 dalam hashtag Santapan Rohani. Tetapi balik daripada Yaman, saya rehat sekejap. Kemudian saya masih lagi buat live. Kemudian hampir sebulan tuan-tuan saya tak buat live setiap pagi. Bonda nak dengar berita gembira dulu. Dan nak dengar berita gembira dahulu. Yang lain nak dengar berita gembira ke nak dengar sebab apa saya minta maaf? Okeylah. Kalau bonda nak dengar berita gembira dahulu, antara berita gembira yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, alhamdulillah,
beberapa buku telah siap. Bermula tahun ini saya akan menerbitkan banyak buku yang fokus saya sebagaimana kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Sebagaimana tuan-tuan maklum, kepakaran saya boleh membantu anda yang sedang solat ataupun yang dah lama solat untuk mencapai khusyuk yang diidamkan, sebagaimana anda solat seolah-olah anda sedang solat di hadapan Ar-Rahman. Itu kepakaran yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Cuma kesimpulannya, kadang-kadang bila kita mengajar secara live, kita buat program, tuan-tuan kadang-kadang tak dapat catch up ataupun tak dapat tangkap formula-formula, kaedah-kaedah yang saya berikan dalam program. Jadi melihat sebagaimana para ulama terdahulu, macam mana mereka meninggalkan keilmuan mereka kepada orang yang terkemudian selepas daripada mereka tiada, adalah dengan penulisan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita maklum banyak karangan-karangan, beribu karangan beliau, hebat. Maka alhamdulillah sampai hari ini, walaupun Imam Ghazali telah wafat hampir beratus tahun tuan-tuan, dah beratus tahun, tetapi dengan jasa beliau, hari ini kita masih lagi dapat menulis buku, dapat kita baca karangan-karangan beliau. Antaranya karangan yang hebat, Ihya Ulumuddin. Jadi dari situlah datangnya inspirasi kepada saya. Walaupun saya banyak buat event, saya banyak buat program. Sebab hujung bulan ni pun kita ada program solat. Solat itu mudah. Macam mana kita nak belajar solat sebagaimana cara Nabi SAW. Tahniah bagi tuan-tuan yang dah mendaftar. Yang belum daftar tu kenapa? Solat kita dah bagus ke? Tak, saya pun tak bagus lagi. Tapi kita proses belajar, kan? Tapi saya yakin tuan-tuan tak daftar pun tu boleh jadi solat tuan-tuan dah terbaik. Saya baik sangka, saya doakan tuan-tuan. Jadi kembali kepada bicara tadi, bila mana alhamdulillah banyak buku yang saya terbitkan. Daripada situlah kenapa saya nak minta maaf. Sebab saya ni, cara saya bila saya nak buat sesuatu memang saya fokus. Bila saya fokus tahun ni saya nak mula keluarkan buku, jadi hampir sebulan saya tak buat live tuan-tuan. Hanya saya buat live di program KK sahaja. Saya berhenti sekejap mengarang, menulis, betul, khatam kitab, sambung balik dengan kerja dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, setakat pada hari ini tuan-tuan, hampir 4 buku dah siap. Dah siap di typing. Cuma yang dah siap design baru 2 buku. Kan nak design tu pun lama juga. Dah siap typing hampir 4 buku. Dia nak masuk buku yang kelima. Saya pun tak sangka tuan-tuan dalam masa sebulan saya boleh buat. Kalau dulu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak tulis satu buku makan bertahun. Dengan malasnya, dengan alasan tak ada masanya, dengan alasan sibuknya, dengan alasan kerjanya. Begitulah saya, hidup penuh dengan alasan. Boleh jadi tuan-tuan tidak. Tapi alhamdulillah, bila saya fokus pada tahun ni, saya nak bantu circle saya, nak bantu sahabat saya, macam mana kalian boleh terus faham, berimpak dengan ilmu. Maka saya yakin dengan penulisan dia boleh membantu. Jadi saya nak minta maaf, hampir sebulan tak buat live. Bukan apa, bukan merajuk, tidak. Sebab saya fokus nak tulis buku. Siapa nak dengar apakah buku-buku yang akan bakal saya launching nanti? Apakah buku-buku yang akan diterbitkan oleh Ariat Global, yang saya rasa buku ni banyak akan membantu impact perubahan pada kehidupan tuan-tuan kalau tuan-tuan jadi rajin membaca, supaya penghasilan daripada buku ni yang diterbitkan oleh Ariat Global, mudah-mudahan menggunakan ia untuk mengisi masa lapang. Sebab saya tak mampu nak live 24 jam terus. Betul ke betul? Tetapi kalau tuan-tuan ada buku, tuan-tuan boleh baca buku 24 jam terus. Kan beza? Betul kan? Saya tak mampu. Bukan kata tak mampu tuan-tuan. Yalah, saya boleh je. Sebab bagi tuan-tuan yang biasa dengan saya, kalau mengajar seminggu tu, saya boleh buat live seminggu. Kalau kita dulu ada event interaktif Cinta Solat, pagi sampai ke petang, kadang-kadang sambung malam, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pinjamkan sikit kepada saya yang hina ini tuan-tuan, sedikit kekuatan untuk saya buat live. Tapi untuk santapan rohani, kan saya tak mampu nak live dengan panjang sebab tuan-tuan pun sibuk. Tapi betul kan, kalau ada buku, tuan-tuan boleh baca 24 jam. Bawa je buku, tengah-tengah ni baca, tengah-tengah ni baca. Jadi sebab itulah saya rasa
seronoknya saya pada hari ni bila mana Allah Ta'ala mula membuka ruang kepada saya. Saya rasa semua berkat doa tuan-tuan kot, sahabat saya. Berkat doa tuan-tuan, pada tahun ni saya berjaya menerbitkan beberapa buku. Okey, jadi saya cerita dulu buku yang dah siap. Satu untuk ayah ibu, satu untuk anak tuan-tuan. Kita buat untuk semua. Antara buku yang dah siap design tuan-tuan, yang ni buku ni saya rasa bagus sangat. Bagus sangat. Sebab dia akan membantu kepahaman tuan-tuan dengan lebih mendalam. Antara buku yang dah siap design dan kita akan masuk kepada printing nanti, ialah buku Dalil Memahami Solat. Dalil Memahami Solat. Tulis di ruangan komen. Tuan-tuan yang masuk sesi live ni lah orang yang dulu dengar. Orang lain tak dengar tuan-tuan. Dalil Memahami Solat. Bila sebut solat, tuan-tuan dah solat lama. Saya terinspirasi nak buat buku ni ialah walaupun buku tu ada setengahnya amanah daripada guru saya, cuma saya terinspirasi untuk buat buku ni tuan-tuan bila mana saya melihat situasi masyarakat pada hari ni mula terpinga-pinga kerana tuan-tuan terjebak dengan situasi antara ahli sunnah dengan wahabiyah. Betul? Puak-puak wahabi ni pula dia jenis tekan dalil. Padahal kalau kita belajar usul fiqh, orang awam ni tuan-tuan sebenarnya tak perlu pun tanya dalil. Memadai dengan kalam yang dikeluarkan oleh ulama' itu sebagai dalil yang tuan-tuan boleh pegang. Sebab nak belajar berkenaan pendalilan, bukan senang. Dalil ni bukan semata-mata dirujuk daripada Quran dan hadis. Kalau kita belajar usul fiqh, ada 12 tempat punca pengambilan hukum. Quran, hadis itu yang paling besar. Bawah dia ijma' ulama', al-qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, sadduz zara'i, amal ahli Madinah, mazhabus sahabi, al-uruf, syar'u man qablana. Ada berapa? Semuanya ada 12. Pening dengar. Ada 12. Ulama' menggunakan tempat-tempat ni untuk istinbat kepada hukum. Jadi, cuma saya melihat situasi pada hari ni, masyarakat orang awam dah mula terpinga-pinga. Puak Wahabi duk tekan dalil. Hadis. Bila kita belajar pula dengan ulama' Sunni belah kita ini, ahli sunnah wal jamaah, mereka lebih cenderung kepada kalam ulama'. Maka saya memanggil pesanan ataupun teguran daripada Abu Ya Ar-Razi. Abu Ya Ar-Razi ni satu ulama' yang alim tuan-tuan, daripada seberang sana Indonesia. Maka bila saya tengok hari tu saya mengaji, saya tengok video-video beliau, antara yang dia sarankan, dia kata kita dah sampai satu masa, ulama'-ulama' belah sini, yakni ahli sunnah wal jamaah kita ni, yang berpegang dengan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, bermazhab Syafi'i dan sebagainya, kita dah mula mengedepankan dalil. Jelas ke jelas ni? Maka pesanan daripada Abu Ya Ar-Razi, dia kata kita ni dah kena mula mengedepankan dalil, supaya kita bantu orang awam tidak terpinga-pinga lagi. Maka sebab itulah berjayanya saya menyusun kitab yang pertama, yang untuk menguatkan dalil kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, orang yang solat. Fokus saya solat saja, iaitu dalil memahami solat. Dalam tu lebih kurang bonda maziah ada lebih kurang ada 114 dalil yang kita ambil daripada Quran, hadis, alhamdulillah, dan kalam para ulama, daripada kitab-kitab fiqh yang besar. Kita ambil daripada kitab Abu Jairimi, ambil daripada kitab Mahalli, ambil daripada kitab Tuhfah. Yang tak dapat tidak, semua kitab itu daripada kitab fiqh-fiqh yang besar. Maka bila tuan-tuan baca, ada hujahnya. Sebagai contoh, hukum cium tangan. Hukum cium tangan untuk guru. Sahabat pernah buat ke tidak? Tak apa. Yang tak tahu tu kita bawa dalil. Adakah sahabat pernah cium tangan Nabi SAW? Sebagai dalil kita nak cium tangan tok guru, cium tangan ulama', apatah lagi lepas solat. Ada dalil ke tidak? Dalam buku tu saya ada bawa dalilnya. Jadi jelas. Jadi bermakna poin yang pertama yang saya nak tuan-tuan faham, antara buku yang saya dah siap edit, dah siap design tuan-tuan, cuma tunggu semakan terakhir sebelum kita nak printing. Yang buku tu lebih kurang 120 muka surat. Buku yang bertajuk Dalil Memahami Solat. Jadi mudah-mudahan bila buku ni siap, tuan-tuan boleh dapatkan ia
Sebab saya akan dahulukan circle untuk kita jual. Kerana tuan-tuan maklum, setiap pembelian membantu pembangunan madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin. Sebab saya ada madrasah saya dah masuk tahun yang ke-8. Saya menyewa rumah kedai 4 lantai tuan-tuan. Jadi komitmen madrasah pun sebulan hampir 20,000. Nak bayar gaji guru, sewa, makanan, maintenance dan sebagainya. Namun Alhamdulillah, syukur, hampir 8 tahun saya berjaya duduk dengan walaupun susah senang tu biasalah. Cuma bila masuk tahun yang ke-8, sebab saya ada target tuan-tuan. Saya nak buat pondok di rumah kedai maksimum 10 tahun. Itu target saya. Sebab lepas 10 tahun, bermakna dah masuk tahun yang ke-8, saya dah prepare kena cari tanah, nak buat bangunan, nak naik bangunan pelan-pelan. Saya ada masa lagi 2 tahun sebelum saya nak berpindah daripada rumah kedai kepada tanah. Itu saya punya impian saya. Jadi bagi merealisasikan benda tu, saya kena buat sesuatu. Inilah antara perkara yang tuan boleh sumbangkan dengan pembelian buku-buku yang kita terbitkan nanti. Tuan-tuan boleh beli. Jelas. Dan membantu juga pembangunan madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin. Itu poin yang satu. Poin yang kedua, siapa nak dengar buku yang dah siap edit, dah siap design? Banyak buku nak keluar ni. Ada buku yang lagi best, yang saya rasa insya-Allah ada antara buku-buku tu akan meletup dalam pasaran. Akan meletup insya-Allah kalau Tuhan takdirkan dengan baik. Saya baik sangka kepada Allah. Ingat kaedah, apa yang kamu sangka kepada Allah, itu yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Cuba tulis di ruangan komen, apa yang kamu sangka kepada Allah, itu yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kalau kamu sangka susah, susahlah ya Allah. Tuhan bagi susahlah. Kan Nur Hashimah kan? Kalau kamu sangka, ya Allah, boleh ke aku dapat ni? Itulah yang kita dapat. Memang tak boleh lah. Kalau kita sangka, ya Allah, bantu aku ya Allah, buku tu akan meletup nanti. Apa buku yang akan meletup dalam pasaran nanti, insya-Allah kemudian baru saya bagi tahu. Okey. Buku nombor 2 yang dah siap ditulis dan dah siap didesain. Tunggu masa untuk saya makan terakhir sebab kami nak dapatkan ISBN. Sebab kami dapatkan nombor kod barcode belakang tu daripada ISBN, iaitu buku backstory untuk anak-anak. Dah kita jual dua-dua sekali lah. Yang ni bagus tuan-tuan, sebab backstory ni, kalau kita melihat orang-orang dulu kan, sebelum kita tidur, mak kita bacakan buku, kan, bacakan cerita kepada anak-anak. Jadi benda tu tahniah kepada tuan-tuan yang masih lagi terus buat. Tapi kadang-kadang kita maklum, kita pun dah sibuk dengan kerja kita, mengaji kita pun sampai ke malam, tengok handphone pun sampai tak sedar diri. Saya lah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kadang-kadang tidur pun dengan handphone, tak sedar anak tidur pukul berapa. Itulah yang berlaku pada kehidupannya kita. Jadi bila kami dah siapkan buku yang kedua, saya rasa untuk anak-anak tu pula buku bedtime story, untuk kita baca kepada anak kita, buku yang babitkan akhlak-akhlak yang baik. Buku tu comel, cantik, memang untuk budak, bukan untuk budak-budak baca. Nak suruh dia baca pun boleh. Tapi fokus kita untuk tuan-tuan bacakan kepada anak-anak. Walaupun suku kata tu kita buat dengan warna-warni, tapi nak tuan-tuan baca kepada anak-anak, supaya dia hafal doa-doa yang kita berikan. Bangun tidur baca doa apa. Sebab dengan buku ni mudah kita nak menyampaikan ilmu kepada waris kita, keturunan kita. Tu buku yang kedua yang dah siap. Tunggulah nanti bila kita sampai waktu nak. Sebab saya plan tuan-tuan, kepada peserta KK, nanti kita nak buat satu program lah, reunion hari perijazahan. Bagi ijazah lah. Tuan-tuan dah belajar KK1, masuk KK2, habis KK3, sekarang KK4 pula khatam kitab. Kita rasa nak buat satu program reunion, nak buat kenduri kendara. Dan insya-Allah kemungkinan hari itu juga kita nak buat sesi pelancaran buku-buku yang telah siap saya sediakan untuk tuan-tuan. Jelas ke jelas ni? Dan itu bukulah. Tapi jangan lupa hari ujung bulan ni kita ada program solat itu mudah, ataupun praktikal solat sempurna. Macam mana kita nak belajar solat sebagaimana cara Nabi SAW. Tuan-tuan bagilah masa 2 hari je saya minta. Saya minta ikhlas 2 hari untuk tuan-tuan duduk depan TV, depan telefon tuan-tuan, depan tab tuan-tuan, untuk kita tengok belajar bersama Ustaz Muhammad, Ustaz Saiful, macam mana cara solat cara Nabi. Dan kita sediakan buku. Sebab tu kalau daftar awal, tuan-tuan dapat buku. Kalau daftar lambat, nanti buku sampai lambat mengaji tak boleh. Susah kita nak mentelaah. Okey, habis. Jadi kembali kepada cerita tadi. Sebab itulah kenapa saya nak minta maaf, hampir sebulan saya tak buat live tuan-tuan. Dan sebab fokus saya fokus nak siapkan buku. Siap. Okey, buku yang ketiga.
Yang ni dah masuk design. Buku yang ketiga ni buku yang best, buku yang tuan-tuan dah ada, tetapi tuan-tuan kena beli lagi. Sebab saya buat versi baru. Tulis buku yang ketiga ialah buku berkenaan Ratibul Attas, Ratib Al-Attas. Dalam printed yang lama, dalam tu, dalam buku Ratibul Attas tu, kita ada pertama Ratib Al-Attas, kan? Kemudian yang kedua, kita ada Maulid Diyaul Lami' karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Lepas tu dalam tu juga ada tertib ziarah orang soleh. Cuma dalam versi yang lama kita buat simple sangat, terlalu simple. Itu just untuk pembacaan. Tapi untuk printed 2022 ni, untuk cetakan 2022 ni, tuan-tuan, dalam buku Ratibul Attas itu saya penuhkan dengan ilmiah. Antaranya bila sebut Ratibul Attas, sebelum kita nak sampai bab Ratibul Attas tu, saya mulakan dengan maklumat. Ratibul Attas ni siapa yang karang, sejarahnya bagaimana, kelebihannya bagaimana, kalau tentang amal, caranya bagaimana, apakah kesan yang Allah Ta'ala akan berikan asbab daripada kita amal Ratibul Attas itu. Kemudian macam manakah akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik sewaktu kita baca. Lepas tu masuklah bacaan. Cuma buku Ratibul Attas ni kali ni kita buat memang very cantik. Kata orang putih, very cantik. Habis Ratibul Attas, saya buat pula buku Maulid Diyaul Lami' karangan Habib Umar. Dalam tu satu buku tu ada 3 tajuk. Maulid Diyaul Lami' iaitu Maulid karangan Habib Umar. Sebelum ni kalau maulid dekat dalam buku yang lama, dia kecil-kecil je, tak nampak, tak jadilah. Yang bacanya ialah Bonda Maziah, Bonda Ramlah, Bonda Noraini dan sebagainya. Semua bonda-bonda je, bukan anak bonda. Jadi saya rasa takut dia orang tak nampak. Maka versi kali ni saya buat besar. Saya tulis maulid tu besar-besar. Lepas tu kita datangkan makna dan sebagainya, supaya tuan-tuan baca tu makin zauk, seronok baca, seronok. Best. Okey, siapa nak dengar dalam buku tu ada apa yang lagi best? Type nak di ruangan komen. Kenapa yang memberi satu inspirasi, memberi satu kepahaman, tuan-tuan kena dapatkan buku tu. Memang aku kena dapatkan. Kalau beli banyak-banyak pun tak apa, sedekah. Hadiah ke adik-beradik. Jangan beli satu, tuan-tuan, beli banyak. Hadiah adik-beradik. Kalau adik-beradik 10 bagi, ada anak 10 bagi. Okey, Bonda Ramlah nak seorang je nak, yang lain Nora Hashimah dia kata nak. Okey, yang ketiga Bonda Rosmawati. Dalam buku tu saya buat renovasi macam mana kita nak ziarah makam orang soleh. Saya buat adab, saya buat kaedah daripada mula sampai habis. Daripada rumah lagi, tuan-tuan kena buat apa yang tuan-tuan kena solat, dah. Lepas tu tuan-tuan kena buat apa, lepas tu pula dalam perjalanan tuan-tuan kena baca apa, sampai pula dekat makam orang soleh. Sebab tuan-tuan, kehidupan kita ni dengan orang-orang terdahulu tak boleh tinggal, dah. Saya tak ajar tuan-tuan pergi makam orang soleh ni. Syekh Qadir Jalani, anak aku nak periksa. Kalau Syekh Qadir boleh bangun, dia pelempang je kita, tuan-tuan. Tak. Tetapi amalan para habaib, tuan-tuan, macam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dah, bersama jemaah, bersama student, bersama para ulama mereka ni, tiap-tiap hari Jumaat ziarah makam Zambal. Tiap-tiap hari Jumaat, tak ada skip. Kalau Habib Umar keluar, ada je Habib yang lain akan mengetuai tiap-tiap Jumaat. Ikutlah Pak Wahabi kata kita sembah kubur ke apa. Kalau dia turun, dia tahu apa kita buat. Masalah mereka tak berada pun pada majlis itu. Dia kata kita ni sembah kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, orang mati, adakah mereka terus mati? Tak, jasad saja. Hakikat mereka masih hidup. Nabi-nabi mereka masih hidup. Dah. Baik. Cuma bila sebut ziarah orang soleh, pengalaman saya, terlebih ramai di antara kalian bermasalah, tak tahu cara daripada mula sampai habis. Betul ke betul? Cuba mengaku di ruangan komen. Saya lagi ziarah makam orang soleh, pergi ziarah wali-wali, tak tahu nak buat apa. Lepas tu bacalah Qul Allah 3 kali, baca Al-Falaq, An-Nas, baca Fatihah, doa. Ya Allah, aku sedekahkan bacaan ni kepada wali ni, tok guru tu, tok guru ni. Macam tuan-tuan yang berada di Seremban, jangan lupa ada masa bawa anak cucu ziarah makam Syekh Said Al-Linggi.
Tuan-tuan yang duduk di Johor, ada masa bawa anak cucu pergi ziarah almarhum Asy-Syaikh Syekhuna Muallimina Qatibul Ghaus, iaitu Habib Ali, kan? Anak dia Habib Muhammad. Semua ni orang-orang keramat, tuan-tuan. Keramatnya mereka masih hidup, dan keramatnya mereka juga setelah mereka kembali kepada Allah. Sebab mereka ni kekasih Allah. Jadi dalam buku tu, daripada mula di rumah lagi, dalam perjalanan, bila sampai dekat tempat tu, apa kita kena buat? Kalau ada masjid, berhenti dulu, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu sampai dekat makam, apa kita kena baca, apa wirid yang kita kena baca, apa syair yang kita boleh baca. Ada macam dulu kan, kalau kita pernah tengok saya buat live, kalau ziarah makam selalu kita baca salamullahi ya sada minar rahmani yaghsyakum. Tu syair-syair tu semua saya bubuh baca, saya sertakan makna, supaya bagi tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab boleh faham makna dia nanti. Lepas balik dan tengok balik kitab tu balik. Lepas tu bila dah habis tawasul, kita baca Yasin. Macam biasalah tu, buat sendirilah. Kita baca Yasin, kita baca tahlil. Lepas tu ni best, tulis macam mana aku nak bertawasul dengan betul. Maka dalam tu saya ajar, saya bawa terus riwayat kaedah macam mana bacaan tawasul yang betul. Jangan ni ya Syekh Ahmad bin Said Al-Linggi dah kita pergi ziarah makam Syekh Said. Ni Syekh Said Al-Linggi, ni anak aku susah nak kahwin ni, tolonglah bukalah hidayah pintu hati dia bagi anak aku ni nak kahwin. Umur dah lanjut. Sudah. Sat lagi kalau Syekh Said tu boleh bangun, dia pelempang je kita. Bila aku boleh kabulkan permintaan kau? Dah. Cara tawasul yang betul, ya Allah, dengan keberkahan, dengan kemuliaan, kita minta kepada Allah, tetapi kita menyebut nama wali dia. Terima kasih Bonda Ramlah. Ni betul. Macam mana cara kita nak bertawasul yang betul? Ya Allah, dengan karamah yang kau berikan kepada Asy-Syaikh Said Al-Linggi, dengan kemuliaan yang kau berikan kepada beliau, kehebatan yang kau berikan kepada beliau, kewarakan yang kau berikan kepada beliau, apa lagi? Dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, keilmuan, maqam yang kau berikan kepada beliau. Ya Allah, kau bantulah aku sekian. Ni contoh tawasul yang betul. Kita minta kepada Allah, tetapi berasbabkan dengan kemuliaan. Ya Allah Ta'ala berikan kepada kekasihnya. Saya buat menjadi dan berhasil, bagus. Mona Ebi, insyaAllah buku tu bila dah siap nanti, sentiasa berada dalam page Irwan Zahuri, kan? Nanti ataupun tuan boleh join. Yang nak cepat maklumat, join Telegram t.me/khusyuk-israel. Sebab Telegram ni lagi cepat, kan? Kadang-kadang bila live ni, bila tuan sibuk tak sempat nak buka live. Tetapi bila tuan-tuan nanti Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ada dalam grup Telegram tu lebih cepat. Tengok, ada pelancaran buku baru ni. Jadi itulah. Jadi insyaAllah kalau selepas daripada ini, kalau tuan-tuan tengok saya tak live Santapan Rohani ke apa, saya minta maaf awal-awal, sebab saya nak fokus nak siapkan buku untuk tahun ini. Tapi insyaAllah saya cuba susun masa balik. Sebab sebulan ni memang saya fokus betul-betul. Sebab itulah dah siap tulis 4 buku. Bila saya fokus, siap tulis. Pertama, buku Nak Baki Solat. Ini satu permulaan. Tu buku. Dah tulis. Staff tolong bantu, tolong typing balik, kan? Kemudian siapnya buku Dalil-dalil memahami solat. Setiapnya buku. Yang buku backstory itu bukan saya buat, itu Puan Dayang Badariah yang buat. Dari dulu lagi dia mengimpikan nak buat buku. Alhamdulillah. Kita bawa sebagai produk Arya Global, Bedtime Story, Vote 1, Vote 2, Vote 3, ada volume. Nanti boleh baca untuk anak-anak. Kita buat cerita, baca sebelum tidur. Ni pula buku Ratibul Atas. Nanti insyaAllah ada banyak lagi buku yang akan keluar. Ada masa nanti saya live dengan tuan-tuan lagi. Kalau tuan-tuan nak dengar lah, saya nak cerita buku yang akan meletup dalam pasaran. Buku tu memang best. Saya boleh hukumkan wajib setiap individu dapatkan buku itu. Setiap individu kena dapatkan buku tu nanti. Sabar, stay tune. Nanti sampai satu masa saya akan war-warkan, kita akan launching nanti dan sebagainya. Mudahan tuan-tuan dapat manfaat. Jelas? Okey. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ni dalam hashtag Santapan Rohani. Secara live kita buat pada hari ni.
Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum daftar, jangan lupa klik easy.la/solah untuk daftar program hujung bulan ni. Solat sebagaimana cara Nabi SAW. 2 hari je, pagi sampai ke petang, pagi sampai ke petang, Sabtu Ahad. 2 hari tu fokus. Oh, macam ni Nabi rokok, macam ni Nabi bagi salam, macam ni cara angkat tahiyat. Dapat 10% pun syukur, dapat banyak lebih syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.